Selamat datang saudara-saudari. Kita bersambung dalam Yohanes 20, babak 20, kubur yang kosong. Apa terjadi? Pada hari Minggu, semasa masih gelap, Mary Magdalena pergi ke kubur. Dia melihat batu penutup sudah digulingkan dari lubang kubur itu. Oleh itu, dia lari mencari Simon Petrus dan pengikut lain yang dikasihi oleh Yesus, lalu berkata kepada mereka, "Jenazah Tuhan telah diambil dari kubur dan kami tidak mengetahui tempat dia diletakkan." Lalu Petrus dan pengikut lain itu pergi ke kubur. Kedua-duanya berlari. Tetapi pengikut lain itu mendahului Petrus dan tiba lebih awal di kubur. Dia menjengkuk ke dalam dan nampak kain linen di situ. Tetapi dia tidak masuk ke dalam kubur. Simon Petrus menyusul dari belakang. Dia terus masuk ke dalam kubur itu. Dia nampak kain linen terletak di situ. Dan juga kain yang diikat pada kepala Yesus. Tetapi kain pengikat kepala itu tergulung tersendiri. Kemudian pengikut lain itu yang lebih dahulu tiba di kubur juga masuk. Dia melihat semuanya dan percaya. Meskipun demikian, mereka masih belum memahami apa yang tertulis di dalam Alkitab bahawa dia harus bangkit daripada kematian. Kemudian pengikut-pengikut Yesus itu pulang. Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Maria terdiri sambil menangis di hadapan kubur. Sambil menangis, dia menjengkuk ke dalam kubur itu. Dia melihat dua malaikat berpakaian putih duduk di tempat jenazah Yesus dibaringkan dahulu. Satu malaikat pada sebelah kepala dan satu lagi pada sebelah kaki. Malaikat-malaikat itu bertanya kepadanya, "Puan, mengapa menangis?" Maria menjawab, "Jenazah Tuhan saya telah diambil dan saya tidak mengetahui tempat dia diletakkan." Setelah berkata demikian, Maria berpaling dan nampak Yesus berdiri di situ. Tetapi Maria tidak tahu bahawa dia Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Puan, mengapa menangis? Siapakah yang puan cari?" Maria menyangka dia itu tukang kebun. Oleh itu Maria berkata, "Tuan, jika Tuan sudah memindahkan jenazah Yesus, beritahulah saya tempat Tuan meletakkan jenazahnya, supaya saya boleh pergi mengambil jenazahnya." Yesus berkata kepadanya, "Maria." Maria berpaling kepada Yesus lalu berkata dalam bahasa Ibrani, "Rabboni," yang bererti guru. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Jangan pegang aku, kerana aku belum lagi kembali kepada Bapa. Pergilah kepada pengikut-pengikut aku dan beritahu mereka bahawa sekarang aku sedang kembali kepada Bapa aku dan Bapa kamu, kepada Allahku dan Allahmu." Oleh itu, Maria pergi memberitahu pengikut-pengikut Yesus bahawa dia sudah melihat Tuhan dan bahawa Tuhan berkata demikian kepadanya. Yesus menampakkan diri kepada pengikut-pengikutnya. Ayat 19. Pada hari Minggu itu juga, apabila hari sudah petang, pengikut-pengikut Yesus berkumpul di sebuah rumah dengan pintu yang terkunci, kerana mereka takut akan para penguasa Yahudi. Kemudian Yesus datang berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Salam sejahtera." Setelah berkata demikian, dia menunjukkan tangan dan rusuknya
kepada mereka. Barulah mereka bersukacita melihat Tuhan. Yesus berkata kepada mereka lagi, "Salam sejahtera. Sebagaimana Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu." Kemudian Yesus menghembuskan nafasnya kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Allah. Sesiapa yang dosanya kamu ampunkan, orang itu diampuni oleh Allah. Sesiapa yang dosanya tidak kamu ampunkan, orang itu tidak diampuni oleh Allah." Yesus dan Thomas, ayat 24. Thomas yang disebut si kembar, seorang daripada 12 orang pengikut Yesus, tidak bersama-sama mereka ketika Yesus datang. Oleh itu, pengikut-pengikut lain memberitahu Thomas, "Kita sudah melihat Tuhan." Tetapi Thomas menjawab, "Kecuali aku melihat bekas paku pada tangannya dan meletakkan jari aku pada bekas luka itu, serta meletakkan tangan aku pada rusuknya, aku tidak mau percaya." Seminggu kemudian, pengikut-pengikut Yesus berkumpul lagi di tempat itu dan Thomas hadir juga. Semua pintu terkunci, tetapi Yesus datang dan berdiri di tengah-tengah mereka lalu berkata, "Salam sejahtera." Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, "Letakkanlah jarimu di sini dan lihatlah tangan aku. Hulurkanlah tanganmu dan letakkanlah pada rusukku. Janganlah ragu-ragu lagi, tetapi percayalah." Thomas berkata kepada Yesus, "Ya Tuhanku, ya Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Adakah kamu percaya kerana kamu sudah melihat aku? Berbahagialah orang yang percaya meskipun tidak melihat aku." Tujuan kitab ini, ayat 30. Banyak lagi mujizat lain yang dilakukan oleh Yesus di hadapan pengikut-pengikutnya, tetapi tidak ditulis di dalam kitab ini. Tetapi semua ini ditulis supaya kamu percaya bahawa Yesus, Anak Allah, penyelamat yang diutus oleh Allah, dan kerana kamu percaya kepadanya, kamu beroleh hidup sejati. Ya, ini adalah babak 20 dalam Yohanes, berita baik Alkitab. Sekian, terima kasih. Shalom.